Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tan Sri Yang Dipertua, yang berhormat yang saya muliakan. Terima kasih dan penghargaan terhadap cadangan dan teguran yang disampaikan. Lebih dari 85 yang berhormat telah menyentuh beberapa perkara dan sebahagiannya saya dapat ulas di sini. Lebih dari 13 ahli berhormat menyentuh soal ekonomi, fiskal dan hutang negara, termasuk Yang Berhormat Larut, Paya Besar, Beluran, Pokok Senang Pasir Mas, Kota Melaka, Kota Terengganu dan Betung. Yang Berhormat Larut persoalkan kesungguhan kerajaan dalam mengurangkan defisit fiskal ketimbang penyediaan belanjawan yang besar untuk membantu. Saya akan ulas ketimbang Pasir Mas, jangan bimbang. Pengurangan defisit yang dipertua tidak semestinya melibatkan pengabaian kesejahteraan rakyat. Tetapi defisit fiskal ini memang suatu masalah. Sebab itu 56% 22 dan 5% tahun ini telah dicapai, alhamdulillah. Cuma kita akan cuba turunkan 43% 2024. Tetapi fiskal itu tetap mengembang kerana 386.1 bilion 2023 dan penambahan 393.8 bilion 2024. Apa bukti kerajaan ini menyampaikan bantuan dan meringankan beban rakyat? Itu yang persoalan dibangkitkan oleh Muhammad Larut dan beberapa yang berhormat yang saya sebutkan tadi. Kerana kebimbangan yang ada asasnya kerana kadang-kadang penurunan defisit yang mendadak itu mungkin menjejaskan kedudukan projek pembangunan dan pembelaan nasib rakyat. Jadi saya jelaskan umpamanya yang juga dijelaskan oleh menteri-menteri sebelum ini termasuk ekonomi dan MITI, kadar pengangguran menurun 34% setakat Ogos 2023. Kemudian bantuan kepada pekebun kecil getah, kaling terakhir bantuannya adalah semasa bagan RM2.50 1 kilogram. Tidak ada perubahan tahun 2020, 2021, 2022. Belanjawan 2023 kita naikkan RM2.70 dan tahun ini dinaikkan lagi untuk tahun depan RM3, maknanya dari RM2.50 ke RM3 untuk 1 kilogram bagi pekebun kecil getah. Subsidi harga padi dinaikkan setelah sekian lama tidak dinaikkan kepada RM500 1 metrik tan. Dalam belanjawan, harga lantai belian padi dinaikkan lagi RM1,200 ke RM1,300. Jadi ini tanda-tanda bahawa penurunan ataupun fiskal ini, defisit tidak menjejaskan projek-projek merakyatkan ekonomi. Umpamanya pelaksanaan pembaikan sekolah dan klinik, lebih 8,000 tandas ini telah diumumkan, dan kali ini kita tambah lagi untuk sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama, SJKC, SJKT. Kemudian kita fokus jalan berlubang kerana ini masalah di banyak kota-kota dan bandar-bandar dan pinggir bandar. Satu hal yang penting, tahun 2003 mantan Perdana Menteri membatalkan semua penyelenggaraan Institut Pendidikan Islam Sekolah Agama Rakyat. Kita tambah RM150 juta untuk sekolah agama rakyat di negara kita. Amanah ikhtiar, sejak 2011 tidak ada bantuan tambahan bagi amanah ikhtiar. Tahun ini kita tambah RM100 juta untuk amanah ikhtiar. Mikrokredit melalui BSN, Bank Rakyat dan MARA RM350 juta. Kemudian kalangan yang muflis, golongan muda bawah 40 tahun yang mempunyai hutang tidak melebihi RM200,000 dilepaskan dari status atau kategori muflis. Ini sebagai contoh saja, saya tidak baca semua, sekadar menjawab bahawa tidak benar kalau dikatakan
menurunkan defisit yang dianggap sebagai satu pertanggungjawaban dalam dasar ekonomi itu akan menjejaskan, ya. Kemudian ditekankan juga tentang agenda reformasi dan tata kelola. Apa yang dilakukan? Saya kata pertama ialah Fiscal Responsibility Act, Rang Undang-Undang Kewangan Awam dan Tanggungjawab Fiskal, yang sangat penting dan sebenarnya menyerahkan sebahagian daripada kuasa Menteri Kewangan itu kepada Parlimen. Dan tahun depan kita akan bentangkan Akta Perolehan Kerajaan. Dan urusan perniagaan dipercepatkan. Yang saya kata kepesatan kelulusan yang menjadi masalah dari peringkat persekutuan negeri ke perbandaran. Kemudian beberapa langkah-langkah berikut Menteri Pengangkutan tentang JPJ Plat Fast yang dilakukan melalui tender, dan lebihan keuangan itu diserah kepada rakyat sebagai program kebajikan, termasuk memberi topi keledar. Yang Muhammad Kuala Nerus Padang Rengas membangkitkan kesukaran golongan bekerja sendiri mendapat pinjaman perubahan. Ini soal concern yang penting, ya. Datuk Seri, Saya begini sikit je. Dari 2008 sehingga 2022, 2008 sehingga 2022, 1 bilion ringgit saja dibelanjakan yang melibatkan 5,000 peminjam. Baik. Bagi skim ini, ya, tahun ini saja, ya, bayangkan 2008 sehingga 2022, skim jaminan kredit perumahan ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat, 5,000 peminjam. Tahun ini saja peningkatan 12,000 pinjaman dan 3 bilion ringgit satu tahun. 46% daripada mereka orang golongan yang tiada sumber pendapatan tetap, ya. Melalui belanjaan 2024, ya, Tan Sri Betul, tambahan 10 bilion ringgit dalam SJKP yang akan memberi manfaat kepada 40,000 orang peminjam. Jadi saya harap Yang Berhormat teliti ucapan tu dan buku sebelum memberikan kritikan. Sila Abdul Rahman. Datuk Seri, ya, kalau kita tengok keseluruhan bajet tahun depan ini, dia cuma memperuntukkan some 90 bilion untuk dana pembangunan. Jika diunjur ke negeri Sabah dan Sarawak, ianya terlalu insignifikan untuk mengangkat martabat dan keperluan infrastruktur kedua-dua negeri tersebut. How do you see the whole of next year? Nak mengangkat ketidakseimbangan antara pembangunan Sabah Sarawak berbanding dengan Semenanjung dengan peruntukan dana pembangunan yang Datuk Seri untukkan untuk sepanjang tahun depan. Ianya tidak menampakkan satu dana yang cukup signifikan untuk mengangkat, membantu kedua negeri ini dari segi keperolehan infrastruktur berbanding dengan negeri-negeri Semenanjung ini. Masih, Yang Amat. Terima kasih. Saya akan singgung hal itu dalam tak kala menyentuh soal dana pembangunan dan juga Sabah Sarawak. Akan saya singgung sebentar lagi. Cuma saya nak rumuskan tadi, iaitu, ya, saya tegaskan, ya, 2008 sehingga 2022, 5,000 minjam, jaminan 1 bilion ringgit. 2023 setakat Ogos, 12,000 peminjam 3 bilion ringgit. Tahun depan dalam belanjawan madani 2024, 40,000 peminjam 10 bilion ringgit, ya. Beluran bangkitkan tadi soal defisit fiskal pada 3%. Apakah mungkin? Saya jelaskan kalau kita boleh turunkan daripada 56 kepada 5, 43, saya rasa itu mampu dikendalikan, ya. Dan beberapa langkah diambil, termasuklah belanjawan itu lebih berhemat, ya. Dan saya minta juga Tan Sri Ketua Susunan Negara mengambil langkah meminta jabatan-jabatan memastikan belanjawan itu lebih teratur dan berhemah. Dan keduanya ialah langkah subsidi atau penyasaran subsidi yang kita umumkan, ya. Dan umpamanya, ya, beberapa langkah dalam belanjawan ini termasuk cukai keuntungan modal dan cukai barang bernilai tinggi. Itu akan menambah pendapatan
kepada kerajaan dianggarkan 4 bilion ringgit. Ya, jadi pencapaian fiskal itu saya jangka dapat dilaksanakan. Kemudian apakah ini jaminan kita kepada ahli bawah? Kita tetapkan sasaran defisit fiskal 5%, kemudian 43%. Kalau tak tercapai umpamanya, saya tidak ada pilihan, saya terpaksa bentang balik untuk dibantah atau disokong atau dikritik oleh ahli Muhammad. Maknanya bagi saya ini satu permulaan bahawa kerajaan tidak boleh sewenang-wenang membuat unjuran, kerana ahli Muhammad terpaksa dibentangkan semula dan ahli Muhammad berhak untuk memberikan pandangan. Itu maksud daripada fiscal responsibility act. Macam bagaimana Tuan? Ya. Terima kasih Mak Berhormat. Dalam ucapan belanjawan 2023 yang lalu, Yang Mak Berhormat ada bercakap tentang penerusan projek MRT 3, dan pada tahun ini tidak disebut kecuali LRT 3 lah. Jadi saya nak tanya kepada Yang Berhormat, apakah status projek ini, kerana dia melibatkan pembangunan infrastruktur dan kesan limpahan kepada SME kita, dan apakah Yang Mak Berhormat bercadang untuk meneruskan off balance sheet dari segi contingent liability projek-projek sebegini dalam, kerana kita sudah ada Fiscal Responsibility Act untuk tahun hadapan. Jadi bagaimana Yang Mak Berhormat merancang pembangunan kita? Terima kasih. Ini jawapan kepada soalan-soalan atau perkara yang dibangkitkan dulu, bukan soalan baru, tapi tak apalah. MRT 3 kita tak masukkan kerana dia tidak masuk dalam perancangan. Walau bagaimanapun, keputusan kita hanya peringkat mengambil alih tanah. Itu sebab kebimbangan kita. Kalaulah dilaksanakan kemudian, kos itu akan melambung naik. Ya. Baik-baik peruntukan pembangunan. Pasir Mas Rasah bangkitkan. Ya. Saya nak jelaskan ada sedikit kekeliruan, dan saya ingin nasihat ahli berhormat, baca buku anggaran perbelanjaan. Kerana kata Pasir Mas 2023 pembelanjanya 97 bilion, 2024 90 bilion. Maknanya sekarang kurang. Kalau baca, tahu bahawa sebenarnya 2023 itu jadi 97 bilion, 13 bilion itu membayar hutang 1MDB. Jadi sebenarnya angka sebenarnya 84 bilion. Itu disebut dalam buku belanjawan tinjauan ekonomi fiskal belanjawan 2023 jadual 3.10 muka surat 49. Lagi kali baca dulu ya. Jadi kalau dibandingkan 2023 2023 belanja pembangunan 84 bilion, 2024 90 bilion. Apakah tahun ini ada bayaran YMDB? Tidak. YMDB ini ikut jadual tahun 2023 kena bayar 13 bilion. Bayaran yang kemudian 2036 tak salah saya. Dia lambat lagi. Sebab tu dia masuk dalam maknanya 84 bilion belanja pembangunan untuk tahun 2023, 2024 bilion, tahun 2024 90 bilion ringgit. Terima kasih Yang Berhormat. Tadi kita berbicara tentang defisit perbelanjaan kita itu, yang saya persoalkan adalah kerana hasil yang kita terima pada asalnya semasa saya membahaskan pembelanjaan yang dibentangkan oleh Yang Berhormat, angkanya hanya 307 lebih kurang ya, bilion. Tapi sekarang dah jadi 312, 4 bilion bezanya. Sebab itu kadang-kadang kalau jangan tegur baca, kita baca. Saya cakap pasal baca, tak baca, kita bacalah. Sebab tu bila-bila ada ralat ini yang menyebabkan kita kata kadang-kadang nak baca pun rasa macam tak nak baca.
Jadi jangan persoalkan tentang baca. Kita ni sama aja. Kita nak membantu. Sebab tu saya kata apapun yang kita nak. Biar ketua silakan. Silakan. Apakah yang mereka mahu ni? Kita nak bagi tahu bahawa yang kita mencadangkan itu supaya kita berikan balance. Nak membantu rakyat itu jangan sehinggakan fiscal deficit yang kita nak kurangkan itu melampaui sehingga tak dapat membantu. Tapi saya bersyukur tadi sebab yang Mak Berhormat kata tak apa, kalau tak boleh kita bawa balik ke sini. Itu adalah satu jawapan yang saya kata memberikan satu ruang harapan bahawa masih boleh lagi untuk kita membantu rakyat. Sebab tu yang saya nak tegur tadi, janganlah kata tak baca, sebab kita bacalah sebab keluar ayat ralat itu. Terima kasih. Terima kasih. Saya yang sebut tak baca tu pasal Mas. Pasal dalam muka saya katakan muka surat itu pembayaran USD $3 bilion dan bersamaan lebih kurang 13 bilion ringgit. Itu saja. Baik. Jadi untuk tahun berikut 90 bilion ringgit itu dapat kita nakkan. Baik dibangkitkan beluran sempurna beberapa tuaran Kota Belud, ya. Bangkitkan soal perbelanjaan untuk Sabah dan Sarawak. Saya ingat biar kita agak adil dalam perkara ini. Yang Muhammad tambah Jumlah perbelanjaan ataupun peruntukan untuk Sabah Sarawak itu memang tinggi, ya. Dan saya sebut di sini paling tinggi dalam sejarah. Apakah ia boleh menyelesaikan semua masalah? Saya akui tidak boleh. Dia mengambil waktu. Saya pertahankan keperluan menambah peruntukan untuk Sabah dan Sarawak sebab kelihatan ada kesenjangan di antara Semenanjung, sekurang-kurangnya beberapa kawasan Semenanjung dengan Sabah Sarawak. Tetapi ini tak ambil kira beberapa peruntukan lain yang kita tambah selepas ini, termasuk soal bekalan air untuk Sabah dan Kelantan saya sebutkan, dan suntikan besar dari Petronas untuk Sabah dan Sarawak. Ya, berapa peruntukan untuk Sabah? 6.6 bilion. Ya. Berapa untuk Perak? 1.7 bilion. Berapa untuk Sarawak? 5.8 bilion. Berapa untuk Pahang? 3.2 bilion. Tetapi untuk semua negeri termasuk Kelantan, kita tambah besar daripada beberapa tahun yang lalu kepada 2.8 bilion sekarang. Kedah naik 1.8 bilion ringgit. Jadi untuk semua negeri tanpa kecuali ada penambahan peruntukan. Tetapi untuk Sabah Sarawak kita juga terikat dengan beberapa pemberian persekutuan dalam Perjanjian Malaysia 1993. Sebab itu untuk 2024 pemberian persekutuan untuk Sabah 1.53 bilion ringgit, untuk Sarawak 1.63 bilion ringgit. Untuk pemberian khas yang disebut interim, ya, Sarawak sejak 1969 peruntukannya 16 juta ringgit, tidak pernah dinaikkan. Hanya tahun ini dinaikkan 300 juta ringgit. Ya. Sabah pernah dinaikkan pada tahun 2020 125.6 juta ringgit, sekarang naik 300 juta ringgit. Ya. Kemudian LHDM, saya tahu bahawa kita telah lantik wakil negeri Sabah dan Sarawak. Itu sebagai satu pindaan yang Muhammad telah memutuskan. Minta laluan. Terima kasih. Bebas habis Sabah Sarawak. Yang Muhammad Tambun. Kemudian Sabah Sarawak. pelaksanaan perolehan projek. Mana-mana projek 50 juta ringgit ke bawah kita serah sepenuhnya kepada negeri Sabah dan Sarawak supaya tidak perlu rujuk ke Putrajaya, ya, untuk kelulusan atau untuk kepada perbendaraan. Ya. Kawal selia bekalan elektrik dulu Sarawak sudah selesai, Sabah mulai 3 Januari 2024. Pelabuhan Bintulu kita serah ke Sarawak, itu mengikut persefahaman perjanjian MA 63.
Bayang, 1963 ada perjanjian, tidak ada rulingan ke arah itu. Bila saya ambil alih, saya lihat memang ada keputusan pelabuhan di Sarawak diserah kepada negeri, maka kita sedang dalam rundingan untuk menyerah kepada negeri. Kemudian Kerajaan Negeri Sarawak dengan kerjasama Sabah mahu perkhidmatan udara desa Sabah Sarawak itu dirunding, kalau mampu diambil alih oleh negeri. Kerajaan Negeri Sarawak mempelawar dan saya bersetuju terus, dan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan mempercepatkan proses penyelenggaraan diserah kepada negeri Sabah dan Sarawak. Datuk Seri, jika dibanding peruntukan pembangunan untuk Sabah 6 bilion tahun ini dengan Pahang 3 bilion, dia tak boleh compare macam tu. Kerana Pahang lebih ke hadapan. Sabah a lot of catching up. We have been deprived of a proper allocation. Saya hargai peruntukan tambahan interim itu yang dinaikkan daripada 120 something kepada 300 juta tahun ini. Itu merupakan satu penambahan yang agak signifikan. Tetapi kalau asas penambahan itu dilihat daripada perjanjian Malaysia 63, then it should be more than 300 million. Kerana kalau kita tengok peruntukan Perlembagaan Persekutuan 112C dengan D, it should be 40% of whatever is collected. So is this government going to look into that, the 40%, supaya pemberian interim itu dapat ditambah dan boleh digunakan oleh Kerajaan Negeri Sabah bagi menguntukkan tambahan peruntukan dana pembangunan bagi negeri. So kita hargai 6 bilion, tetapi jika dibanding dengan Pahang 3 bilion, definitely is not comparable, kerana Pahang lebih ke hadapan dari segi infrastruktur, perolehan infrastruktur. Terima kasih. Betul, saya tidak petikai prinsip itu, cuma macam pembayaran khas interim. Ini kali pertama kerajaan perpaduan lakukan yang tidak dibuat sebelumnya. Itu kena akui. Keduanya, Yang Berhormat, saya akui. Tapi jangan lupa bahawa Pen Borneo itu belanja yang kita luluskan ini 16 bilion ringgit. Yang tak termasuk dalam apa yang saya sebutkan tadi. Penjanaan solar hybrid Sabah Timur. Jaringan talian penghantar elektrik di selatan Sabah, Southern Link, itu semua dilakukan. Dan kalau Yang Berhormat menyebut bahawa ini masih berkurang, saya setuju. Tetapi janganlah harapkan untuk 1 tahun kita selesaikan masalah yang tertunggah berpuluhan tahun. Ya, kerana Yang Berhormat bekerja daripada Sabah Sarawak, tapi kita juga turun. Dan memang ada kesenjangan perkara yang basic, api, air, ya, jalan berlubang, itu kita cuba selesaikan tahun ini. Kemudian Pen Borneo, kemudian kemudahan-kemudahan yang sangat daif termasuk sekolah di luar bandar, di pedalaman, itu kita akui. Sebab itu saya kata kita tambah peruntukan yang lebih besar. Dan janganlah kita katakan kita nak samakan, kita tak samakan Perlis ke Pahang ke Kelantan, tetapi tak mungkin kita tak dapat. Sebab itu saya kata ada masalah air di Sabah, kita selesai juga masalah air di Kelantan. Ya. Jadi kalau kita katakan Sabah menghadapi masalah besar, maka kita tinggalkan Kelantan, tak boleh. Jadi sebab itu dalam keadaan keupayaan kewangan ini kita harus cuba imbangi keperluan. Cuma yang saya setuju dengan Yang Berhormat ialah bahawa tumpuan kepada permasalahan-permasalahan yang kritikal di Sabah Sarawak tidak boleh kita tangguh. Sempurna. Terima kasih banyak atas Tan Sri Saya dan terima banyak kasih kali banyak. ni Sabah dulu, Sabah Sarawak jap. Ni orang Penang kejap bagi Sabah Sarawak macam Penang. Silakan Sempurna. Terima kasih banyak Tan Sri Yang Dipertua, dan terima kasih banyak Yang Amat Berhormat yang telah menjelaskan tentang peruntukan disalurkan kepada wilayah Sabah dan Sarawak dan diumumkan 6 bilion. Kita amat menghargai sumbangan itu. Sebenarnya kalau kita mengimbau sejarah dia, tahun 2009 masa Datuk Najib menjadi Perdana Menteri, for the first time in the history, dengan izin 5 billion Sarawak, 5 billion, if I'm mistaken 4 billion kepada Sarawak. Tapi malangnya daripada peruntukan yang begitu besar, sound big, but when come to delivery system, saya menteri yang juga
bertanggungjawab untuk melaksanakan beberapa projek. Lepas itu diberi peruntukan tapi tak sampai pun 5 bilion. Money was not spent. There were a lot of complication. Tanah, berbagai pentadbiran. End of the day, less than almost 3 billion saja. 2 billion gone. And similarly, bila yang Amat Berhormat sebut tentang Pen Borneo, saya amat mengagak itu diumumkan 16 bilion. Tapi ini perkara yang berulang. Daripada Datuk Najib umumkan, saya ingat dahulu 17 bilion untuk Pen Borneo. Saya ingat Yang Berhormat Menteri Kerja Raya pun maklum pasal saya waktu itu di Sarawak bila pengumuman itu diumumkan. Tapi malangnya terbantut, Datuk Speaker. Sampai sekarang, Alhamdulillah di Sarawak dah, I think almost 80-90%. Di peringkat Sabah ni, masih lagi terbantut dan kelihatan gagal. Masa saya Ketua Menteri, berapa projek daripada Sipitang gagal, daripada Inanam dan juga beberapa kawasan gagal, beberapa syarikat yang ada tidak dapat melaksanakannya. Dan ini saya mencerangkan kepada Yang Amat Berhormat, cadangan untuk pre-Q tu saya amat hargai, dan open tender satu langkah yang baik untuk membalikan supaya kita dapat menilai the real contractor who can deliver the job, not only because they have the money, they have the expertise. Kita tidak mahu nanti besok kontraktor yang dilantik lepas itu tidak mampu melaksanakannya. Macam di Tawau, they have done well. Kontraktor di situ saya pantau dengan baik, pasal itu kawasan saya. Bila saya tengok macam mana the quality of job, saya turun ke bawah. Dari segi keadaan ini saya berharap supaya open tender dan pre-Q ini dapat dilaksanakan. Jangan laksanakan amalan yang dahulu. Saya akui. Terima kasih banyak. Direct award, which I don't think, dan kita continue kontraktor yang gagal. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya tinggal tadi soal pemberian yang sebut oleh beluran interim, betul. Dia pemberian interim. Memang sewajarnya ditambah, dan sekarang ini telah sedang dalam proses perundingan. Maknanya kalau daripada 16 juta naik 300 juta, satu progres, tapi masih dirundingkan supaya ada peningkatan. Itu adalah jaminan saya beri kepada Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah. Soal Pen Borneo, ya, kejayaan di bahagian Sarawak itu jauh tinggi, ya. Masalah kita di Sabah, dan sekarang tugas itu diambil alih oleh TPM2 kerana untuk menyelaraskan dan mempercepatkan. Apa yang disebut sempurna itu tepat, tapi pengalaman lama, kita belajar daripada pengalaman itu. Sebab itulah dicepatkan proses termasuk pre-Q. Direct tender dibatalkan, ya, kerana direct tender lah yang menyebabkan kelewatan beberapa projek. Jadi pre-Q itu, dan saya tugaskan sepenuhnya kepada TPM2, kebetulan dia pun daripada Sarawak, dia lebih faham, dan dengan arahan supaya dipercepatkan proses. Jadi saya ucap terima kasih atas teguran itu. Baik, sekarang kita bawa pada tata kelola baik dalam pentadbiran. Parit, bangkitkan peranan audit negara bagi memastikan tiada penyalahgunaan kuasa, ketirisan dan sebagainya. Laporan jawatankuasa kira-kira wang negara, ya, itu penting. Walaupun ada orang yang meremehkan soal tata kelola atau rasuah, tapi kita baca je laporan itu, banyak masalah. Laporan sepenuhnya akan dibentangkan dalam masa singkat ini. Jadi saya hanya dapat daripada rumusannya, ya. Umpamanya di antara contoh yang diberikan, kegagalan 104 ventilator daripada 136 yang diperolehi semasa pandemik. Ini PAC, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara. Rugi 505 juta ringgit. Dan akibatnya 8,5 juta dos vaksin yang tamat tarikh luput, ya. Kemudian Ketua Audit Negara bagi taklimat, kerugian wang awam sebagai satu contoh saja 700 juta ringgit kerugian. Sebab pertama, soal pengurusan program penanaman padi negara. Kedua, pengurusan pembangunan hartanah lada Langkawi. Ketiga, kawal selia senjata api di bawah KDN. Itu pengalaman-pengalaman ini harus diambil kira, dan kita tegaskan tidak boleh berulang. Kerana berbeza dari pengalaman lalu, kita telah memutuskan untuk mengambil tindakan sebaik saja dapat disahkan, ya. Pegawai atau pengurus atau menteri atau siapa saja bertanggungjawab harus dikenakan tindakan. Ini termasuk juga
pengurusan dana syarikat kerajaan yang kurang memuaskan termasuk di bawah tekun nasional. Ini terperincinya Yang Berhormat akan teliti tatkala dibentangkan nanti seluruh laporan dari Ketua Audit Negara. Tan Sri, ini berkenaan dengan tata kelola. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya sangat teruja dengan pembentangan pergulangan pada petang ni. Tadi disebut berhemah, bersih dan cermat. Alhamdulillah, kita pun setuju. Tamanya saya nak sentuh berkenaan dengan subsidi berhemah dan cermat ayat ini. Subsidi kalau tahun 2023 daripada 76 bilion telah meningkat kepada 81 bilion. Disparity is 5 bilion. Oleh sebab itu, saya nak tanya, subsidi ayam lebih kurang 2 bilion. Ditarik balik, ke manakah nak dibelanjakan subsidi ayam ini? Sedangkan subsidi meningkat daripada 76 bilion kepada 81 bilion based on the belanjawan dibentangan pada tempoh hari. Itu yang pertama. Yang keduanya saya nak sebut, ralat ni satu perkara yang saya rasa bila kami membaca balik laporan belanjawan, ralat perbezaan dia 4.1 bilion daripada 623,500 ringgit meningkat kepada 4.6 bilion, more or less 4.1 bilion. Jadi ini satu ralat. Apakah perlu perkara-perkara begini berlaku dalam jumlah yang sangat besar dalam cukai tidak langsung negara ini? Ini perkara yang serius. Jadi saya harap Perdana Menteri nak ambil tindakan kepada Menteri Kewangan atau tidak. Yang kedua, ataupun kepada KSP bila berlaku ralat yang begitu besar. Yang ketiga, saya nak minta juga penjelasan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan tata kelola ataupun perolehan dalam Kementerian Kewangan. Yang mana satu kaedah, adakah ini satu kaedah baru yang dinamakan edaran ataupun anugerah luar sidang? Contohnya, kalau saya salah sila perbetulkan. Anugerah edaran ataupun luar sidang kepada satu pembekalan radar yang berpusat di Kuching untuk mengawal Laut Cina Selatan, security item yang diberi kepada satu syarikat yang bernama Thales. Jadi itu saja, saya minta penjelasan dari Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan dengan apa tiga perkara yang saya bangkitkan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Walaupun tak bangkit berapa yang saya jawab, tak apalah. Pendang dia banyak melencong. Tapi subsidi saya akan ulas kemudian. Ya? Ada dalam tajuk dia tentang ralat tu telah Timbalan Menteri Kewangan pertama telah jelaskan. Di antara edaran awal dengan pembetulan, jadi terpaksa dia sudah dicetak. Itu masalah dia. Jadi dikenal pasti, saya dimaklumkan. Jadi saya beritahu buat ralat saja, sebab kita tak boleh tarik balik buku itu kerana terlalu lambat. Itu yang telah dijelaskan. Ya. Soal Yang Muhammad, kalau saya boleh sambung ralat sikit. Sejak radar ni ini sebawah faktor keselamatan. Ada mata-mata menteri dalam negeri betul tahu. Bila soal kemudahan keselamatan, kadang-kadang dia tidak diumumkan, ya. Tapi detail saya boleh berikan. Kalau yang diizinkan di bawah yang tidak menjah keselamatan, saya akan maklumkan. Jadi tetapi yang saya ingat, ya, beberapa keperluan termasuk di Eskom, keperluan radar di Eskom, dan yang saya sebut tadi itu keputusan di bawah Majlis Keselamatan Negara, soal security. Baik, silakan. Kita tanya. Tambun. Sebelum tu saya nak nasihatkan, ya. Semasa penggolongan ini tidak boleh dikemukakan perkara baru, sebab it's not fair kepada menteri untuk mengulang sedangkan dia tidak punya maklumat dalam berbagai. Kalau benda yang telah dibangkitkan boleh didapatkan clarification, bukan benda baru. Saya ada bangkitkan pasal defisit dalam perbincangan pasal defisit. Jadi sebab itu saya sentuh tadi bila pendang sebut tentang ralat tadi, saya nak kaitkan berkaitan dengan defisit. Jadi kalau kita lihat penjelasan Yang Berhormat Tambun tadi dan juga penjelasan Yang Berhormat Pontian tempoh hari bahawa buku itu dah siap
Jadi akhirnya mesyuarat kabinet sebelah pagi buat perubahan, maka perlu ada ralat, dan ralat itu berada di atas meja kami 23 hari bulan baru sampai hari Isnin, ya, dan tarikh suratnya 17 hari bulan. Cuma isu berkaitan dengan defisit ini concern, sebagai ahli parlimen saya risau kerana biasanya sebarang kenaikan cukai ini dibincangkan dengan teliti dan dah ada dalam buku siap-siap. Seingat saya ini pertama kali dalam sejarah berlaku ini. Jadi kita nak tahu apakah pendekatan SST ini tidak betul-betul diperincikan, ya. Walaupun 2% betul, item makanan tak masuk betul, cuma item-item lain masuk, dan juga logistik sebagai contoh, daripada kosong tak pernah ada dimasukkan dalam item ini. So jadi kosong ni 8%, satu kenaikan yang besar. Ini impaknya besar. Jadi sebab itu saya kata, adakah perkara ini adalah dalam keadaan kerajaan nak mencapai defisit yang diharapkan, pada masa yang sama nak berbelanja, dan oleh yang demikian kena cari hasil baru, dan hasil baru last minute yang paling banyak adalah melalui kenaikan SST 4.67 bilion. Jadi kalau ini keadaannya, ini satu signal yang amat bahaya, ya. Kerana kita buat last minute keputusan, tak cukup nak cari kat mana, maka dinaikkan SST. Jadi itu memerlukan penjelasan. Baik, terima kasih. Muhammad. Tak ada bahayanya pun. Kalau kata tak pernah berlaku, tak betul. You tak buat homework. Saya pernah jadi Menteri Kewangan, dipinda masa pagi itu, dan oleh menteri-menteri, terpaksa dipinda kertas tak kala bentang pukul 3, pukul 4 banyak kali. Cuma kemudian itu dengan pengalaman jadi dibetulkan, dan hal ini telah dijelaskan oleh Timbalan Menteri Kewangan, ya, sebelumnya. Dan keputusan ini yang saya sebut macam cukai perkhidmatan, keputusan lama, dan kita telah jelaskan pun dalam sidang parlimen bahawa cukai perkhidmatan akan dikenakan, cuma detail baru kita sebut, ya. Baik, 26 ahli yang berhormat, termasuk Paguh, Bera, Bagan, Muar, Shah Alam, Labuan, Keningau, Keluang, Pendang, dan nama-nama lain yang saya sebut dalam teks sepenuhnya, yang bangkitkan soal perluasan skup dan kenaikan kadar cukai perkhidmatan kepada 8%, ya. Jadi betul kita nak kenakan, tetapi cukai perkhidmatan kita tahu ini dikecualikan apa, ya, makan minum, telekomunikasi, pakai kenderaan kekal dan sebagainya, termasuk yang sebut logistik, pembrokeran, penaja jaminan dan karaoke. Tapi yang mengenai logistik itu memang betul kita sedang halusi, pastikan bahawa hal-hal yang menyentuh secara langsung kepentingan rakyat itu akan dikecualikan, dan ini tentunya akan dicerakin tatkala kita bentangkan cara terperinci. Soal ini ada kaitan dengan cukai keuntungan modal yang dibawa oleh Subangai Hitam, Julau, Tampau, Macang, ya. Baik, ini tujuan kita memeluaskan asas cukai, dan seperti mana kita tahu, ya, cukai keuntungan modal ni banyak menyentuh orang yang kaya. Sebab tu kadang-kadang saya tak faham mengapa kita nak cukai orang miskin tak boleh, nak cukai orang pertengahan pun kita nak elak, nak cukai orang kaya pun dibantah. Jadi sebab saya katakan bahawa cukai keuntungan modal ini dikenal pasti oleh kebanyakan negara. Malah kalau Thailand dan Indonesia itu CGT dan cukai korporat itu pada kadar yang sama. Bagi kita CGT itu 10%. Kalau Thailand dan Indonesia, kalau cukai korporat itu 30%, maka CGT 30%. Tapi kita tidak kenakan. Dan ini tujuannya ialah supaya apa yang disebut percukaian yang progresif. Maknanya kalau nak kenakan cukai itu kepada golongan yang kaya. Apa yang dikecualikan? Termasuk pelupusan saham berkaitan initial public offering, ya, yang diluluskan, penstrukturan dalaman dan syarikat modal teroka. Dan apakah ia ada kesan dengan PMKS? Saya kata tidak dikenakan, ya. Melainkan bila ada keupayaan penjualan yang memberi keuntungan besar kepada PMKS, bukan dalam keadaan biasa. Pengenaan CGT ke atas saham tersenarai juga tidak dilaksanakan, ya. Baik, layanan CGT adalah sama seperti pelupusan saham syarikat harta tanah di bawah cukai keuntungan harta tanah. Keuntungan pelupusan saham dikira berdasarkan harga perolehan sebenar. Ini mengikut kaedah indeksasi dalam
pengiraan cukai sejak tahun 1988, bukan perkara yang baru. Baik, buat masa ini tidak dikenakan mengikut tempoh pegangan saham, ya. Cuma tak kala perubahan milik sahaja yang dikenakan. Baik, cukai barang tinggi, cukai barang bernilai tinggi yang kita luxury tax pun dibangkitkan oleh Putrajaya, Cerlun, Kuala Selangor, Tumpat dan beberapa yang lain. Ya. Ini bertujuan meningkatkan hasil, mengenakan cukai kepada golongan kaya atau yang sebut maha kaya yang juga dipertikai oleh sebahagian daripada kawan-kawan rakan-rakan yang berhormat yang akan diperkuat kuasa pada mula 1 Mei. Tetapi ada kebimbangan tentang kesan kepada pelancong. Maka kita kecualikan, hanya pelancong masih boleh mendapatkan pulangan cukai itu tatkala di lapangan terbang. Jadi sama ada 5-10% itu mengikut saya katakan kategori barang, dan bila dibentangkan ahli Muhammad boleh bahaskan. Jadi ada perundangan baru diperkenalkan supaya dikecualikan cukai ini kepada pelancong. Tere bangun, Pak. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan. Saya rasa teruja sekejap tadi kerana banyak negeri, Sabah, Sarawak diberi peruntukan yang begitu bagus, yang mana boleh membaiki taraf hidup mereka. Saya veteran, mewakili 2,700. Kami dah tahu. Veteran. Sabar. Dengar dulu. Saya ni dah bercakap benda ni, saya nak minta clarification saja. Saya nak minta itu aja, jaminan daripada Yang Maha Berhormat. Okey. Sebab saya jawapan lain tidak meyakinkan saya. Hari ini saya dah jumpa dengan Yang Maha Berhormat sendiri, Menteri Kewangan, Perdana Menteri. Jadi saya rasa Perdana Menteri sendiri pun dah tahu apa yang saya nak cakap. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Ketere PM tak tahu. Jangan gelak. Tolong jangan gelak. This is a very serious matters to the veteran. Okey. Tolong silent. Baik, silakan Claire. Okey. Tere. Sebagaimana yang Berhormat sedia maklum, 78,546 veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013 menuntut hak pelarasan pencen mereka berdasarkan kepada yang pertama, bahagian 5 peraturan angkatan tetap pencen, ganjaran dan faedah-faedah lain 1982. Setiap kali berlaku pelarasan gaji mesti dibuat pelarasan pencen. Yang kedua, berdasarkan kepada keputusan Majlis Veteran Kebangsaan, Majlis Veteran Kebangsaan yang bersidang pada 29 September telah meluluskan pelarasan pencen kepada veteran yang bersara sebelum 1 Januari 2013 yang dipengerusikan oleh Datuk Isyamuddin sebagai Menteri Pertahanan masa itu. Semerung. Jadi berdasarkan kepada dua faktor tersebut, saya dah bagi tahu benda ni daripada titah diraja dulu lagi bulan 2 itu, bulan Februari, supaya disegerakan ni. Saya faham dah. Jadi saya nak minta jaminan hari ni daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, selesaikanlah masalah veteran ni kerana mereka ni dah tua-tua semua. 70, majoriti 70 ke atas. Lepas tu 1,756 anggota cedera semasa operasi. Jadi kesianlah dia orang ni. Jadi saya amat berharap hari ni sesuatu yang keluar daripada mulut Menteri Kewangan memberi jaminan kepada veteran-veteran semua ni. Baik. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Tahniah Ketere, hidup veteran. Baik, terima kasih. Saya ambil perhatian Yang Berhormat Ketere.
dan memang benar ada majlis yang semerong pengusikan. Itu semua saya dah jawab. Kita sekarang buat penelitian menyeluruh pelarasan gaji yang tertangguh sudah hampir 12 tahun. Bukan saja veteran, tapi juga pejabat awam. Ya, tidak ada pelarasan gaji setelah 1 dekad seperti yang telah dijanjikan. Jadi sebab itu saya katakan, sementara ini memang saya bagi ke semuanya RM1,000 itu. Kerana saya fikir enggak, tetapi Kita tak boleh itu. ya, Saya dengar. yang Kita kena duduk dulu, ya, Duduk kejap. langkah sementara yang berhormat, kerana pelarasan ini akan melibatkan jumlah yang besar, ya. Saya tidak mahu berlaku seperti dulu. Kita selesaikan masalah pejabat awam, kita tinggal golongan profesional, kita tinggalkan guru pendidikan, kemudian masa tentera. Jadi kita minta sekarang ni bersama KSN dan KPPA untuk membuat kajian menyeluruh. Jangan ada satu pun yang tertinggal, ya. Tetapi langkah sementara yang Muhammad kena terima jugalah. Langkah sementara apa saya buat? Saya bagi untuk tekun veteran 10 juta, Ranger Community kalangan veteran 20 juta ringgit, RM1,000 kepada veteran, skim mikro veteran BSN 100 juta, protegi latihan untuk pekerja, kota khusus untuk veteran dalam kerajaan, kursus dan latihan di bawah HRD Corps. Semua kita buat. Apakah ini penyelesaian? Bukan. Ini sementara kita buat pelarasan gaji menyeluruh, ya, termasuk mengambil kira pandangan veteran dan juga pimpinan tentera. Saya jumpa PAT baru-baru ini, ya, dan saya kata dalam kertas yang dibawa oleh tentera yang ada sekarang, jangan hanya bincang soal pegawai, bincang keseluruhannya, masalah yang dibangkitkan. Jadi saya hanya bagi jaminan satu je, kita sudah mulakan kajian yang dengan sekretariat di JPA untuk melihat pelarasan gaji seluruhnya termasuk tentera pencen. Jadi bagilah saya sedikit waktu untuk mengemukakan, dan kalau perlu ahli yang berhormat yang bekas tentera kita boleh panggil untuk dapat berunding bersama supaya dapat tahu apa yang kita lakukan. Boleh, ya? Boleh. Sikit aja yang berhormat. Sikit saja. Okey. Saya amat berterima kasih kepada segala bantuan-bantuan kepada veteran. Cuma yang pasal pelarasan pencen ini adalah hak mereka yang dah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi mereka layak untuk buat pelarasan pencen bila ada pelarasan gaji. Jadi kenapa tidak dimulakan ataupun buat beransur-ansur benda tu? Yang lain kita tak sama dengan yang tuntutan yang lain. Sabarlah Muhammad. Saya katakan saya ambil kira, ya, saya ambil kira mesyuarat baru ada 2 kali, ya. Tetapi saya dah bagi jaminan dan saya bagi tahu arahan dia jelas. Saya tidak mahu lagi laporan daripada JPA yang meninggalkan mana-mana tuntutan. Kerana ini satu, banyak yang lain yang juga memberi keluhan tentang profesion mereka nampak diketepikan atau peluang kenaikan pangkat dan sebagainya. Umpamanya tentera, kalau tak salah 46A1, maknanya ada satu kategori nak naik pangkat itu berbeza daripada penjawat awam, kena ada kursus lain, ujian tambahan. Jadi ini pihak tentera merasakan tidak adil. Kalau boleh diketepikan supaya kenaikan pangkat itu sama dengan penjawat awam. Tapi ini semua kita teliti dan mintalah yang berhormat sabar sikit dan kita akan panggil untuk undi. Okey, saya minta apa Muhammad? Okey, tak apa. Saya Tak boleh debate macam ni. Bukan debate. Tak boleh. Yang di-Pertua, please. Saya setuju, saya sedia untuk berbincang dengan. Baik. Saya jemput item Subsidi dah, subsidi. Saya ingat kalau boleh sebab masa tidak mengizinkan dan saya kena cover semua subjek. Subsidi diesel yang dibangkit oleh Kota Marudu, Temerloh, Sibu, Libaran dan Antara Panjang. Kita tahu bahawa harga diesel subsidi RM2.15 ketimbang harga pasaran RM3.78. Dan kita prinsip subsidi yang terangkan juga oleh Menteri Pertanian, ya apa dia? Kita subsidi kepada 3.5 juta orang asing.
kita subsidi kepada golongan maha kaya. Ada yang bangkitkan mengapa saya sebut maha kaya, termasuk Alostar dan beberapa yang lain, saya tak ingat ya. Alostar, Larut, Macang, Ulu Terengganu, Maran, Maharang. Saya tidak menentang orang kaya. Maha kaya ini kerana kategori ini tidak boleh dapat sedekah dan subsidi. Itu saja poin dia. Bukan kita marah dia sebab dia kaya. Kita kata program subsidi macam diesel, minyak, ayam, semua ni dapat manfaat kepada golongan kaya. Jadi kita nak elak daripada ini berlaku, sebab itulah dikatakan penyasaran subsidi. Dan kalaulah dengan cara ini rakyat terbeban, harga gula naik atau harga tepung naik atau harga ayam naik, kita tidak akan ubah dasar subsidi ini, tetapi kita beri suntikan tambahan STR yang melibatkan 9 juta rakyat, maknanya yang akan mendapat faedah daripada bantuan daripada kerajaan untuk mengurangkan beban mereka. Tapi dibangkitkan, ini soal bahasa sedikit, mana dia maha kaya? Tak betul. Maha tu istilah mahasiswa boleh pula. Kemudian ada lagi istilah umpamanya Mahathir. Baik. Sebab kata tak boleh. Ini hukum. Ini hanya kepada Allah SWT, Maha Suci, atau paling tidak Maha Mulia hanya kepada Sultan. Tidak boleh. Ini mahasiswa boleh, maha guru boleh, maha wangsa boleh. Ini kena belajar bahasa juga sedikit. Macam ketimbang saya tanya dia orang bahasa, istilah ini dia ikut zaman. Dia apa yang disebutkan keperihalan keadaan. Ini teori bahasa, context of situation. Orang guna, dia guna. Dulu tidak ada alaf, tidak ada mampan, tidak ada ketelusan. Tetapi bila kita gunakan, dia orang bahasa teliti, terutama ucapan belanjawan, dan dia rasa sesuai, dia kembangkan. Dan saya sama setuju dengan Bra supaya kita memperkasakan bahasa. Dan malah oleh itu amat konsisten dengan seruan Bra itu, saya arahkan semua jabatan kerajaan dan syarikat-syarikat tempatan tidak boleh menulis dalam bahasa Inggeris atau bahasa lain, tulis bahasa Melayu. Tapi kalau syarikat antarabangsa itu dikecualikan. Ada yang salah faham, syarikat antarabangsa boleh, ada yang tidak setuju. Jadi saja selingan soal bahasa dibangkitkan. Balik kepada soal subsidi diesel. Baik, digunakan hanya di Semenanjung. Sebab apa? Di Sabah dan Sarawak itu diesel digunakan secara lebih menyeluruh. Jadi kalau kita nak laksanakan, kena kaji dampaknya begitu rupa. Dan Ali Muhammad tahu bahawa kos sebenarnya untuk tahun ini dah mencecah 81 bilion ringgit, dan kita bayar kepada orang asing 35 juta orang dan golongan yang saya sebutkan maha kaya. Tetapi nelayan yang menerima subsidi diesel itu diteruskan. Juga kenderaan diesel dalam kategori pengangkutan awam, termasuk van, bas sekolah, itu juga kekal 188 sen. Jadi saya harap dapat ini menerima penyelesaian semula diesel ini, kerana ia boleh mengurangkan beban kerajaan. Baik, ini sama seperti mana disebut oleh Menteri Pertanian semalam tentang harga ayam. Alhamdulillah setakat semalam dan hari ini harga ayam masih terkawal. Cuma saya tidak nafikan kadang-kadang di setengah-setengah tempat ada juga laporan tentang harga yang agak tinggi. Tetapi saya ada senarai yang dibawa, umpamanya harga ayam hari ini saya tak faham. Perlis dia murah, RM6.90, 99 sen. Tetapi lah Perlis Arau, Perlis Kangor, Perlis di Padang Besar mungkin ada perbezaan sedikit. Itu Arau sebelum masih rendah. Itu bagus. Pertama kali Arau setuju dengan saya. Terima kasih. Yang tinggi ini di Labuan, paling tinggi adalah di Labuan dan di Sabah Sarawak. Sebab itu arahan kita ialah bahawa
skim Rahmah ini itu ditambah lebih besar di Labuan, Sabah dan Sarawak. Itu ini sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah yang juga dibangkitkan oleh Tebrau dan Jerlun. Ya. Yang Muhammad Perdana Menteri. Sekarang ini berapa jumlah yang memperoleh manfaat daripada STR? Itu 9 juta orang. Tuan Sri Yang Dipertua. Ya. STR 9 juta orang. Dan untuk fasa 4 pada 7 November ini, 7 November kita akan tambah 5.2 juta penerima mendapat STR antara RM100 sehingga RM1,200, dan permohonan rayuan diluluskan akan menerima RM100 sehingga RM2,500 sekaligus. Nilai keseluruhan fasa 4 untuk November ini saja RM2.1 bilion. Mana bantuan ini diharap boleh meredakan tekanan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat. Jadi permohonan baru dibuka untuk baik. STR dinaikkan dari RM8 bilion ke RM10 bilion untuk 9 juta penduduk. Ya. Dan kadar maksimum bagi keluarga miskin ditingkatkan dari RM3,100 kepada RM3,700. Ya. Sebab itu saya yakin kalau keluarga termiskin negara ini boleh dapat RM3,700, ini dengan sendirinya akan memudahkan ya, langkah-langkah untuk menoktahkan kemiskinan tegar. Kadar SARA selain daripada STR, ada lagi SARA. SARA ini ditingkatkan dari RM600 kepada RM1,200 untuk dengan bilangan penerima manfaat meningkat dari 200,000 orang kepada 700,000 orang. Mana tambahan di antara 600 sehingga RM1,200. Jadi kalangan yang bangkitkan soal sedikit katalah naik harga, dia jangan lupa bahawa penambahan bantuan langsung kepada keluarga ini bukan kepada yang paling miskin saja, kepada 9 juta mana kelas menengah. Dan kita sedang kaji apakah dengan keadaan beberapa penyasaran subsidi perlu ditingkatkan lagi. Saya kata tingkatkan untuk tahun depan RM2 bilion. Ada ya hitam yang Bapak Muhammad tentang cukai siap. Terima kasih Yang Muhammad. Saya ucapkan tahniah kepada Yang Muhammad sebut STR ditambah sehingga 10 bilion. Itu banyak membantu rakyat 9 juta orang. Dan saya menyambut baik kedatangan Yang Muhammad tadi yang kata akan mencerakinkan tentang peluasan skop ke atas sektor logistik. Saya rasa ini antara perkara yang kita bincang. Kita sangat khawatir bila logistik itu ditambah 8%, semua tempat akan naik harga. Bila naik harga, kita nak mansurkan lepas tu harga tak akan turun. Saya menyambut baik, itu satu tindakan yang baik. Harap-harap kita dapat satu hasil. Kedua Yang Muhammad, saya tertarik dengan apa yang Muhammad sebut tadi, RPGT, Real Property Gain Tax. Kita ada satu akta dan kita ada CGT. Kedua-dua ini, kalau kita melepaskan satu hartanah 30% first 2 years, tetapi CGT pun 10%. Dalam keadaan ini, kita ada petihan 2 akta yang sedang berjalan. Adakah dikenakan dua-dua ataupun terpaksa pindah satu undang-undang supaya hanya dikenakan satu? Itu banyak syarikat perakaunan yang bertanya firma ya. Kedua, saya rasa Yang Muhammad tadi sebut cukai atau CGT. Saya nak bertanya Yang Muhammad, semasa engagement dengan stakeholder, antara saranan itu ialah unlisted share dikenakan di atas syarikat yang membeli unlisted share ke atas syarikat yang lain, dan ianya tidak melibatkan individu. Tapi pengumuman Yang Muhammad nampaknya secara terbuka. Adakah dasar kerajaan akan kenakan unlisted share oleh pemilikan oleh sesiapa individu dan juga syarikat? Saya rasa perkara ini akan memberi pencerahan yang lebih kepada masyarakat. Terima kasih. Hitam ada sebut tentang logistik. Memang betul. Sebab itu saya jelaskan bahawa logistik itu harus dicerakinkan supaya aspek yang
menyinggung atau memungkinkan penggunaan awam yang kemungkinan kenaikan harga itu dikecualikan. Itu sedang ditepikan. Tetapi cukai perkhidmatan atau logistik itu bukan 8%, ya, 6. Itu dah saya nak jelaskan, ya. Kita yang berhormat sebut 8, tidak, dia 6, ya. Tetapi skop sektor logistik itu, ya, saya dah minta Kementerian Kewangan kerana melihatkan beberapa ahli yang berhormat yang bangkitkan kebimbangan, saya minta mereka buat libat urus sedikit lagi untuk mendapatkan input daripada mereka sebelum kita putuskan secara muktamad. So RPG setakat ini memang tidak melibatkan listed shares, ya. Cuma dalam pengeluaran kerana dasar kita itu unlisted shares, ya. Tetapi kalau perlu penjelasan itu kita akan tetapkan kerana belum dirumuskan secara terperinci, ya. Baik, ni saya takut dengan Maghrib. Boleh. Last saya minta sikit saya ada bangkitkan isu royalty. Saya tunggu sehingga akhir yang berhormat tidak disentuh. Ada. Jadi alang-alang nak sentuh, saya nak bagi sedikit pencerahan yang mak berhormat. Jawab je nak bagi. Berkaitan dengan saya terima sekejap, mungkin yang ni nilai tambah kepada jawapan berhormat. Ini penggulungan, bukan perbahasan yang berhormat. Okay. Ya. Saya akan sentuh sikit jawab pada masa itu. Silakan teruskan, Menteri. Prestasi pelaburan yang dibangkit oleh Titi Wangsa, Semberong, Bacuk, Tenggara, Seputih, Kuala Nerus sebahagian besar telah dijawab oleh MITI dan juga Menteri Ekonomi, dan saya tidak mahu mengulanginya. Cuma nak menyatakan mungkin Semberong tidak ikuti perkembangan, ya, bahawa berbeza daripada MOU, ini ada kelulusan, ya. Saya lebih berat tentang kelulusan dan pelaksanaan. Ada umpamanya betul kerana Muhammad Semberong ada pengalaman. Kadang-kadang kita hanya gairah bincang soal MOU, tetapi kadang-kadang tidak dilaksanakan. Ada satu tahun di mana MOU diumumkan yang dilaksanakan hanya 40%. Jadi ada kebijakan untuk memperingatkan supaya jangan kita hanya war-warkan MOU. Tapi dalam kes ini seperti yang disebut, ya, bahawa macam Infineon itu sudah laksana. 25 bilion ringgit Infineon itu sudah diputus dan mula dilaksanakan. Begitu juga Jiri dengan Proton di Tanjung Malim diputuskan dan dilaksanakan. Aramco yang saya jumpa baru ini, ya, untuk memperluaskan projek itu disahkan oleh putera MBS sendiri bahawa lembaga akan datang dan melaksanakan. Jadi saya setuju tidak semua yang diumumkan itu dilaksanakan, tetapi prestasi sekarang ini setakat ini melebihi prestasi sebelum pandemik. Jadi ini satu perkembangan yang baik. Saya sebut tadi termasuknya Elon Musk dan juga yang dari Timur Tengah, termasuk baru-baru ini MBZ dalam Mazda yang 40.6 bilion ringgit itu, dan rombongannya sudah datang untuk melaksanakan, bukan lagi MOU, dia agreement sudah ditandatangani, mudah mula pelaksanaannya. Jadi itu juga kesan daripada lawatan. Dan untuk dalam mengambil perhatian teguran dari Yang Berhormat kerana kelewatan ini, maka kita di peringkat Jemaah Menteri memutuskan bahawa Menteri MITI ditugaskan menjadi penyelaras dalam memastikan pelaksanaan itu bersama Maida, ya. Matrid telah urus bawa dan Maida menjadi sekretariat untuk pelaksanaan yang lebih berkesan. Ini kerana Malaysia sebagai negara dagang terpaksa bergantung kepada pelaburan domestik yang juga tinggi dan juga pelaburan asing. Yang amat Menteri, mohon sikit daripada tadi. Boleh. Tan Sri. Terima kasih. Terima kasih Amat Berhormat Perdana Menteri. Pada persidangan Parlimen yang lepas, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri memberikan cadangan yang saya akur, iaitu untuk peruntukan Parlimen diberikan secara adil dan saksama, perlu adakan rundingan dahulu dengan pihak Timbalan Perdana Menteri. MUA telah pun berjumpa
dengan timbalan Perdana Menteri 2 untuk tujuan ini. Persoalan saya, apakah tindakan susulan SOP yang jelas yang boleh digariskan? Adakah rundingan mencukupi atau seperti mungkin apa yang dibincangkan sejak seminggu 2 minggu lepas, iaitu perlu ada kenyataan media yang dikeluarkan, contoh oleh 2 ahli parlimen yang menyatakan sokongan ke atas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perkara ini penting supaya ahli parlimen tahu apa yang perlu mereka lakukan. Baik, terima kasih. Untuk dapat peruntukan. Kenyataan dari Kuala Kangsar dan Labuan itu tidak runding dengan saya atau mana-mana menteri. Ya. Jadi itu kalau mau penjelasan biar tanya Kuala Kangsar dan Labuan. Tentu saya mengalu-alukan kerana itu kematangan dan kebijaksanaan mereka. Pak Menteri, sikit mohon sikit sedikit penjelasan. Lepas ni arau pula. Yang Amat Perdana Menteri, mohon. Baik, Berhormat, tadi Menteri, kata nak jawab royalty. Untuk menjawab. Mohon penjelasan. Yang Amat Menteri, mohon. Yang Berhormat, tadi kata nak jawab royalty. Kuala Kangsar dan Labuan. Tetapi TPM2 telah diberikan tugas bersama jawatankuasa seperti mana kita lakukan tatkala YB Bera menjadi Perdana Menteri. Ada libat urus, runding, tengok parameter dia dan kita teruskan. Dan saya tidak berganjak pendirian itu. Soal nak kata ni zalim, maknanya kerajaan dulu ni zalim lah, tak bagi. Tak pula zalim. Kami buat zalim. Yang kamu buat tak zalim. Ni hukum apa? Hukum rimba, bukan hukum Islam macam tu. Baik. Sikit penjelasan. Yang Menteri, mohon sikit. Yang Berhormat sebut arau ni sikit lah. Tuan Speaker. Nak malu Yang Berhormat, arau sekarang pengurusi lajnah Parlimen PAS tau. Pasal. Okey, nombor 2 Yang Berhormat, masa Bera jadi Perdana Menteri, dia hanya suruh Yang Berhormat semua masa tu sokong bajet ya. Kami pun boleh sokong bajet, tak ada masalah. Tapi kenapa dibagi syarat dalam suruh sokong sampai habis penggal dan sebagainya? Tak apa. Sekarang Yang Berhormat, saya nak minta buat ralat. Ralat. Tadi ralat 4 bilion tambahan. Ralat saya, ahli parlimen ni 75, 300 juta diminta dikeluarkan. Sebab apa? Dia tak nak bagi duit ke kami, kena keluarkanlah. Jadi sekarang ni peruntukannya masih ada. Jadi baik, mana tak mau lawang tu maknanya sekarang ni. Kan? Yang Berhormat tak nak bagi kena buat ralat. Jadi ambil keputusan sekarang tu. Itu ugutan. Tengok tu. Yang Muhammad Arau cadang. Hari ini Yang Muhammad Arau cadang supaya dikeluarkan. Bajet ni bagilah kami bawa balik berita gembira. Isytiharkan peruntukan dibagi sama rata. Baik, terima kasih. Perdana Menteri Pengurusi Lujnah apa? Lujnah Parlimen. Apa dia Yang Berhormat? Pengurusi Lujnah Parlimen. Saya adalah jenah parlimen. Itu sebab saya kata saya lepas ni dia orang akan lantik jadi pengurusi jenah Perikatan Nasional. Jadi saya kena cakap di parlimen Yang Berhormat. Okey. Untuk ahli parlimen. Yang Muhammad Arau telah jalankan tugas. Nak cari pahala ke dosa? Nak cari pahala bagi peruntukan. Cari dosa tahan peruntukan. Kita Menteri, pasal royalty. Muhammad Tan Sri sejak masuk PAS cepat dia bagi hukum. Baik. Yang Berhormat pasal royalty yang tadi. Semua oleh Yang Berhormat Muar. Nak tanya pasal subsidi, Pak Menteri. Sekali lagi saya tegaskan, ya, syarat dan sebagainya bincang. Yang Berhormat Yang Berhormat Larut pun tahu dulu. Ada duduk bincang dulu. Bukan saya tak mau bagi apa keputusan. Buat apa yang bincang. Dan kalau yang munasabah dulu tak ada masalah. Dan kata tidak ada peruntukan tak betul. Dan saya kata peruntukan ahli parlimen itu satu keputusan kemudian. Dia bukan satu semesti, satu hak. Haknya bagi negara ialah untuk memberikan peruntukan yang cukup kepada rakyat, bukan kepada ahli parlimen. Ini untuk rakyat, ya. Dan wakil rakyat ada allowance, ada gaji, ada allowance. Itu hak dia. Jangan tambah hukum sebab semasa mereka berkuasa tidak difikirkan soal ini. Kita tunggu sekian lama. Ya. Yang Berhormat Tambun, kawan-kawan dalam mencelah sedikit. keadilan DAP PAS masa itu pun tak pernah dapat dalam kerajaan dulu. Kemudian bila mereka berkuasa pun kita tidak dapat juga sehingga Yang Berhormat Tambun, saya cadakan perundingan.
Yang Muhammad Tambun, boleh saya mencelah sedikit dalam hal ini? Boleh. Mohon Saya maaf, minta pasal lama dia. royalti Dikit tadi, sikit, Dato'. royalti yang Muhammad. Soal speaker. Royalti petroleum untuk tak apa. Kelantan. Bila nak Speaker. jawab? Royalti petroleum pun tidak pernah diluluskan semasa kerajaan Perikatan Nasional. Sekarang ini Ya, Ahmad semua Muhammad Tambun peruntukan menjanjikan dengarlah dulu. reformasi. Dia Ini tanya, bukan kita reformasi. jawab lah. Kenapa apabila menjadi pemegang kuasa Jawab di sini, mengulang bukan balik jawab di hutang yang mahkamah, lama? jawab di sini. Sila duduk. Sepatutnya ini zaman reformasi Sila buat duduk. perkara yang baru. Tasik Baik. Ugos, duduk. Baik. Jadi saya kata peruntukan kita perinci. Macam Terengganu dia minta. Ya. Yang mana yang melibatkan gaji saya tidak tangguh. Tapi yang melibatkan projek kita teliti. Bahawa projek itu mesti ikut kaedah kewangan yang strict, yang maknanya mengikut kaedah dan peraturan keuangan. Umpamanya kalau ada yang mendesak macam Kenyir, itu tak payah panjang-panjang. Saya terus bersetuju dan meluluskan. Saya hinggakan target sampai 200 juta. Ya. Dan projek-projek itu sebahagiannya termasuk dalam kaedah dana royalty. Jadi kita boleh, dan saya dah minta Kementerian Kewangan untuk dapat input daripada negeri-negeri dalam hal yang sedemikian. Muhammad, Baik. saya nak merujuk jawapan Penyusutan nilai mata soalan wang kepada Pak Menteri, bagi Sik satu Petroleum, nak tanya. petroleum. Baik. Teruskan. sikit Muhammad, sikit je. Wang Menteri. ringgit Sikit je. disebut katanya Malaysia yang Kenapa paling zaman parah. PN tak lulus? Sebab saya tak jadi Perdana Menteri. Faktanya, Sekarang yang Jabatan Muhammad dah jadi cepat. Perdana Menteri, kena lulus lah. Pengkalan cepat. faktanya ya betul, ini ada satu masalah. Tadi Bank Negara umumkan OPR tidak dinaikkan, kekal 3%. Ya. Maknanya ya, Singapura 350 mata asas, Amerika Syarikat 525 mata asas, ya, dan Malaysia 125 mata asas. Dalam soalan yang lalu Pak Semah pernah tanya, dia kata kalau naik tidak ada kesan. Saya jawab masa itu, saya kata Turki sekitar inflasi 40%. Saya nak betulkan, Turki inflasinya 61.5%. Jadi kalau naik itu tidak mudah. Menteri Kewangan itu seorang yang sangat berwibawa, Muhammad Sisek, dan dia bagi tahu dia mengambil masa, tidak boleh segera walaupun naik kadar faedah. Argentina kadar inflasi 138.3%. Inflasi kita diumumkan baru ini oleh Dasam bawah daripada 2%. Jadi ada maknanya ada faktor-faktor lain yang diputuskan dalam Fed Amerika Syarikat, tetapi tidak mempengaruhi sikap kita. Kalau kita fikirkan semata-mata nilai ringgit, kita naikkan kadar faedah. Tapi saya dapat tadi maklumat daripada Bank Negara, keputusannya mengekalkan OPR pada 3%. Ya. Baik. Jadi saya telah cuba menjawab kebanyakan perkara yang dibangkitkan, termasuk isu bahasa tadi yang kata ketimbang yang tidak dalam Dewan Bahasa. Dewan Bahasa jawab. Dewan Bahasa ada jawab. Dia kata memang ada dalam peringkat jatuh kuasa dan akan dimasukkan dalam kamus Dewan yang berikut. Ya Muhammad, saya tak puas hati dengan jawapan royalty tadi. Bahasa tu dah lah, duk ulang balik bahasa buat apa? Yang tu dah selesai. Pasal royalty ni penting, yang berhormat. Saya Saya dah roti dah habis. Sekarang tu soal bahasa je. dah Kalau habis apa? Pak Semah tak bangkit, Apa tak yang dah apalah. habis? Tak jawab pun. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Yang Berhormat. Nampak Kenapa yang berhormat tak nak jawab? Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah ke majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli yang berhormat, yang bersetuju kita bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih seorang bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali kedua sekarang. Undang-undang bernama Satu Akta bagi menggunakan sejumlah wang daripada kumpulan wang disatukan untuk perkhidmatan bagi tahun 2024 dan bagi memperuntukkan jumlah wang itu untuk perkhidmatan bagi tahun itu. Yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah bahawa usul di atas nama Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan di dalam aturan urusan mesyuarat ini diedarkan kepada jawatan sebuah majlis. Ahli yang bersetuju kata bersetuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju.